Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Okey, kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berada di minggu yang ke-11. Okay, which mean that we have another 3 weeks for us to complete our PPT program. Okay, so pada minggu ini, as I mentioned before, kita nak discuss tentang kita punya grouping assignment. Okay, so ada beberapa lagi student yang masih belum join kita punya Google Meet ni. Please class rep take action, panggil mana-mana yang you tak nampak dalam kita punya list ni, bagi tahu kelas telah pun bermula. Okay, but before that saya nak check juga attendance ni. Mungkinlah minggu ni minggu yang baru, ada semangat yang baru setelah ada beberapa student yang telah pun masukkan ke dalam program jejak prestasi hari tu kan. Mungkin ada semangat yang baru. So kita nak tengok sikit lah. Saya panggil nama, kalau nama you ada, you boleh raise up your hand ataupun nak menyahut ya saya puan pun boleh juga. Okey, Alia Arinah dah ada? Alia Arinah. Ada. Amirah Husna. Saya. Atirah Najla. Atirah. Saya. Okey, Azira. Azira. Oh, ada angkat tangan. Saya tutup dulu. Okey. Farah Sabrina. Indra. Saya. Saya Intan Farhana. Julia Kaisara. Julia Kaisara. Tak ada. Muhammad Aidil Zarif. Saya madam. Okey, Muhammad Ali Faitan. Saya puan. Amirul Amin. Okey, Amirul Hasnul. Saya. Amjad. Saya. Ammar. Ya, madam. Syarifuddin. Saya puan. Naura Syahinda. Saya. Nazarisa. Nazarisa Emeline. Iza Fatini. Saya, Wan. Okay, Nur Frisha. Frisha. Saya. Nur Adilah. Saya. Okay, Nur Ilman Fahmi. Ilman Fahmi. Syamini. Syamini. Puan. Ya. Saya Julia tadi ada. Oh, Julia tadi ada. Okey. Okay. Nur Ain Natasha. Saya. Macam tu lah kita nak semangat. Nur Amira Nazira. Saya. Nur Anis Alia. Saya, madam. Nur Azza Syazwani. Azza Syazwani. Nur Farah Adilah. Saya. Farah Atikah. Hazirah. Saya. Nur Insyirah. Saya. Nur Airin Diana. Saya, puan. Nur Kristina Najwa. Saya. Nur Syazwina. Syazwina. Saya. Syuhada. Saya.
Nuralia, Raihana, Saya. Nur Fatin, Saya Puan. Nur Syafiha Atira, Syafiha Atira. Nurul Aida Natasha, Puteri. Puteri, Salsabila, Saya. Sharifah Zari Sofia, Saya. Siti Hanis Najwa, Saya Puan. Zarifah Zabidah, Zarifah Zabira. Zarifah Zabirah, Ya, saya. Nazarisa. Yang lagi tak ada. Ilman, Syamini, Azhar, Syafiha, Putri. Azhar ada. Syafiha, Putri, tak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Puan, Syafiha Atira ada tadi. Oh, okay. Syafiha ada. 1, 2, 3, 4. 4 orang tadi. Okay, baik. So kita straightforward pergi terus kepada chapter kita pada minggu ini. This is the last chapter. Chapter yang terakhir, chapter yang ke-5. Before this, we have about 6 chapters. But our RP, resource person, kalau awak berada dalam KTM ni, awak akan dengar ada resource person, lecturer in charge. So mereka ni orang yang berlainan. Lecturer in charge adalah ketua di setiap cawangan. Resource person adalah ketua untuk satu UiTM. So kita punya RP, resource person have been mentioned that we had been eliminate one chapter iaitu production. Tak ada dah chapter production tu. So dah ada 5 je chapters. Alright, so these chapters also have been divided by 3 sub-chapters. Saya dah divide siap-siap dah. Kita ada 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. It's about 66 slides. Okay, so minggu ini saya nak cover 5.1, 5.2 dan juga 5.3. Then right after that, 5.4 ni. Sekejap tengok sikit. Sampai 55. So kita cover sampai 5.4. 5.5 ni panjang lagi. So kita cover another 2 weeks. Alright, so after that kita akan tengok kepada kita punya guideline untuk you buat grouping assignment. Okay. So if you can see kita punya tajuk yang ada ni. Iman. Welcome Iman. Baru masuk. Tadi dah panggil dah nama. Saya tik baliklah nama Iman ni dah masuk kan. Saya Iman hadir lambat. Alright, so topik yang kelima is all about the marketing. So you punya assignment pun nanti is all about marketing dan juga management. Combined work, okay. So kita akan tengok what is the definition of marketing. Kita nak classification of our markets. Kita classification of product. Marketing mix. When we talk about the marketing, so marketing mix is one of the important thing. You belajar marketing nanti mesti akan dengar 4P's. 4P. Product, price, place, promotion. Sekarang ni dah sampai 7P's, ada 9P's. Tapi this is the basic one, 4P's. Okay, 5.5 marketing strategy that include the digital marketing and the marketing environment will be discussed next week and another weeks. 2 ke 3 minggu lah kita akan discuss pasal 5.5. Alright, so what is marketing? Saya previous balik. What is marketing? Siapa boleh bagi tahu saya in a simplest way ataupun apa yang dia fikir, yang dia imagine about the marketing? Siapa boleh share? Apa tu marketing? Bila saya kata marketing apa? Apa yang faham tentang marketing? Siapa nak share? Seorang 2 orang je saya nak. Marketing tu ialah cara untuk kita memasarkan sesuatu produk. Good, Zarifah. Zabirah. Okay.
kita pasarkan kita punya produk. When we have our own product, we have the quality product. Tapi macam mana kita nak jual kepada kita punya end user? Kita menggunakan kaedah marketing, kita nak promote barang kita. Lagi? Seorang lagi? Promosikan barangan. Good Amirul, kita nak mempromosikan barangan kita ni. So kita ada beberapa cara untuk kita promote barang kita. Contoh, siapa nak bagi contoh macam mana kita nak promote barang? Iklan. Buat iklan, okey. Iklan apa Amar? Dan kat TV. Okey, iklan kat TV yang spesifik sikit lagi. Apa lagi kaedah promosi? Social media. Social media. Okay, ada yang kata social media. Ada banyak social media. Ada Instagram, ada Facebook page, kita ada TikTok, kita ada Reels, kita ada website. Website bukan social media. Website adalah online. Okay, lagi? Kaedah apa lagi? Ada promosi, membuat promosi. Potongan harga. Diskaun, bagus. Ni pun cara untuk kita buat promosi juga. Kita buat diskaun, kita buat sales. Nanti you akan tengok nanti. Ada beberapa kat Malaysia ni dia sales, nak buat sales, government akan ada polisi yang perlu mereka patuhi. Tak boleh sewenang-wenang nak buat promosi. Sebab tu kita ada year end sale, kita ada annually ke setiap berapa bulan ada sales, kita kena follow benda tu. Okay, ada lagi satu tak? Siapa nak kongsi apa lagi? Kaedah promosi satu lagi. Dulu-dulu punya kaedah apa? Cara promosi dulu-dulu. Surat khabar. Ya, Hanis. Newspaper, magazine, pamphlet, billboard, tu semua traditional way in doing a marketing. Even though that dia macam dah sedikit tenggelam, tapi dia masih lagi relevant to be current at this time. Okay, bagus. Okay. So, American Marketing Association, dia memberi maksud marketing ini adalah a process of planning. Kita plan and executing the concept. Kita pakai konsep-konsep yang ada dalam marketing. Pricing, kita nak letakkan price point, kita kena ada strategi. Boleh ke senang-senang nak jual tudung, nak letak harga tudung biasa-biasa je, letak harga RM30. Tak boleh lah. In order kita nak letakkan pricing ni, kita ada strategi. Make sure that harga dia adalah kompetitif. Tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Nak compete dengan orang yang sama-sama jual tudung. Ramai kan yang jual tudung. Tapi kalau you produce something that unique dengan kualiti yang terbaik, design terbaik, so dia bersesuaian dengan kos yang telah you keluarkan. Cost in producing shawl tersebut. Material yang you beli mahal. Lepas tu you buat pula marketing, panggil artis. So harga tudung ni mahal lah. Okay. Dia depends kepada cost of production, dia depends juga kepada ekonomi semasa untuk kita letakkan pricing. And promotion tadi you ada mention banyak sangat cara-cara kita buat promotion. Kita boleh kategorikan dia sebagai online as well as offline. Online tadi yang kawan you kata social media, TV, apa lagi? Kalau yang traditional one, newspaper, discount dan sebagainya. And distribution of idea. Kita nak create a new idea in doing a marketing. Goods and services yang kita nak jual ni. Okay. To create exchanges. Kenapa exchanges? Sebab bila kita as a marketer, mereka sangat menitik beratkan demand. Mereka sangat menitik beratkan to fulfill the customer demand. Marketing sangat relate dengan customer. Okay, so dikata to create exchanges, pertukaran that satisfy individual and organizational goals. Kita nak satisfy customer punya kepuasan, dan masa yang sama kita nak capai juga organizational punya goals. Ini by American Marketing Association. Another definition of marketing by Institute of Marketing di England, dia kata marketing consists of the performance of business activity. Okay, so bermaksud marketing ni macam the
heart of business. Without marketing, kita tak boleh nak predict performance of our business. So kita kena buat dulu marketing yang elok, berapa sale kita kena predict juga sales of our business, so that kita boleh maintain kita punya business performance. Kalau marketing tak jalan, operasi pun tak jalan. Administration pun takkan jalan. Sebab melalui marketing, it will relate with other planning dalam kita punya company that direct the flow of goods and service from producer to user. So marketing ni juga memainkan peranan, dia punya carta alih daripada producer, orang yang hasilkan produk tu sampailah to the end user. Bila kita dah ada produk, kita ambil daripada supplier for example. So kita bila dah ambil, macam mana nak jual? Kita memerlukan marketing. So marketing will reach our product to the end user. Dia akan menjadi pengantara ataupun dia akan menjadi benda yang menyebarkan tentang informasi kita punya produk supaya end user dapat tahu, and if they are interested, they will buy our product. Okay, ini daripada Institute of Marketing di England. Alright. So dalam marketing, you kena tahu the first thing adalah markets. Dalam marketing, market tu bukan supermarket, bukan pasar raya. Bukan macam orang utara kata, nak pergi mana? Nak pergi market. Tu market tu pasar raya, pasar. Market dalam istilah marketing membawa maksud yang berbeza. Okay, so market ini is a group of individuals or firm. So dia adalah orang lah, perseorangan ataupun company who currently demand, yang mana pada waktu sekarang dia mempunyai kehendak, kemahuan, demand or might demand a product or service, ataupun dia mempunyai demand terhadap produk dan ataupun servis. Itu adalah market. So dia adalah sekumpulan manusia ataupun satu syarikat lah, syarikat pun beli barang je kan, ataupun syarikat yang mana ada keinginan untuk membeli ataupun mungkin mempunyai keinginan untuk membeli produk ataupun servis. So dia dikira sebagai market. Okay, market ini adalah they must be able to purchase, mestilah mempunyai kebolehan untuk membeli. Ability, kebolehan kan, able to purchase the product with money. Dia mempunyai kebolehan untuk membeli produk menggunakan duit or exchange it with something else, ataupun sistem barter, kita trade in emas, beli emas lain. So meaning to say that mereka ini adalah orang yang ada duit lah. Okay. Yang pertama tadi, hendaklah dia ada keinginan untuk membeli, ada duit untuk membeli. Dan nombor 3, they also must be willing to buy it. Ada niat untuk membeli. Ada 3 ciri dia lah. Dia adalah seorang yang demand untuk membeli, ada hasrat untuk membeli, ada keinginan untuk membeli, must be able ataupun ada duit lah untuk membeli, dan juga memang niat dia untuk membeli. Okay, so example, a rich man may have a lot of money. Orang kaya kan mesti ada duit yang banyak, tapi not be willing to buy an expensive car. Tapi dia ni walaupun dia ada duit banyak, tapi dia tak nak pun beli kereta yang mahal-mahal. So bila dia tak nak membeli, there is no demand. Tak ada demand daripada rich man ni. Dia tak demand for the rich car. So dia dikira sebagai market ataupun tidak? Bukan market, sebab even though dia ada duit tapi dia tak nak pun membeli. Dia tak nak pun beli kereta mahal. So tak ada demand dekat situ. So dia tak dikira sebagai market. Okay, so market boleh dikategorikan kepada consumer market dengan industrial market.
Okay, so kategori-kategori ini yang pertama tadi consumer market, nama dia adalah consumer, pengguna. Okay. So orang ini adalah orang yang menggunakan produk tersebut. So consumer market ini it consists of individual, orang perseorangan ataupun purchaser, pembeli who purchase good or service, pembeli yang mana membeli barangan tersebut ataupun servis tersebut for their own personal use, untuk kegunaan diri dia sendiri. Dia beli barang itu untuk dia guna sendiri ataupun for someone in the household, untuk seseorang yang berada di rumah dia lah, ahli keluarga dia. Okay, ciri yang kedua, they do not buy the product in order to make profit. Dia tak beli barang tu untuk mendatangkan keuntungan pada diri dia. Bermaksud dia tak beli barangan tersebut untuk dijual kembali. Dia beli untuk dia guna. Bukan dia beli untuk dia jual. Bukan. So example dia, a housewife, suri rumah who buy a tin of biscuit. Dia belilah satu tin biskut untuk her family. Untuk anak dia makan, untuk suami dia makan, untuk mak dia makan. So mereka ni dikenali sebagai consumer sebab dia beli untuk kegunaan diri dia dan juga ahli keluarga yang lain, household. UiTM student who buy a calculator, beli kalkulator untuk diguna kira math. Consumer ke tak consumer? Consumer. Orang lain kata apa? Tak. Jawapan orang lain? UiTM student. Syazuna kata consumer. Lagi. Ramai ni ada ni. Takkan orang ni jawab consumer. Consumer. Kalau you tak nak cakap, you boleh type macam kat tepi. Sebab apa dia consumer? Sebab dia Beli barang untuk keuntungan diri sendiri. Yes, beli barang untuk kegunaan diri sendiri. Okay, kedua-dua tadi housewife dengan UiTM student ini adalah dua-duanya adalah consumer market. Yang kedua, industrial market. Yang membezakan dia ni, industrial market ni consists of customer who purchase good and service. Dia beli produk tersebut. Dia menggunakan servis tersebut to produce product. Dia beli barangan tersebut untuk hasilkan another product untuk dapatkan profit. Okay, kalau saya kata ada seorang kontraktor, okay, dia nak buat rumah. Okay, so dia beli simen, dia beli paku, dia beli gergaji. Contohlah, saya pun tak tahu juga nak buat rumah kena ada apa kan. Batu bata, adakah dia dikira sebagai industrial market? Yes. Yes, Aziza kata yes. Yes. Lagi? Jawapan lain? Amirul, yes ke no? Mana Amirul? Yes. Okay, so jawapannya adalah yes. Sebab dia beli barangan tersebut, dia nak bina rumah. Bila rumah dah siap, dia jual balik rumah tu, so dia akan dapat profit. Contoh lain dikata kat situ, a bakery which purchase flour. Baker, dia nak baking, so dia beli flour, dia beli egg, dia beli margarine, dia beli sugar untuk hasilkan, beli coklat, nak buat kek coklat. Later on, dia akan jual kek tersebut harga RM20 contoh. So dia akan dapat profit. So dia dikategorikan sebagai industrial market. Dan kalau tadi UiTM student beli kalkulator, ni
owner kedai beli calculator. Dia jual kepada UiTM student. So dia pun dikategorikan sebagai industrial market because owner of the shop, he buy calculator to be sold to UiTM student. Bila UiTM student beli dengan dia, dia dapat profit. Okay, ingat market boleh dikategorikan kepada dua, consumer market dan juga industrial market. Okay, classification of product pula. Tadi cerita pasal market, pasal orang. Sekarang kita cerita pasal produk. Produk adalah benda yang kita nak jual kepada customer. Produk adalah benda yang function lah, mempunyai fungsi. Semua produk mempunyai fungsi. Beli cawan untuk tadah air. Cawan juga boleh guna untuk lenyek pisang, buat cekuduk pisang. So function dia lah. Okay. So produk juga boleh dikategorikan, can be classified into consumer product dengan industry product. Nampak sama, dengar macam sama tapi lain. Kalau tadi consumer market and industry market. Now we talking about product. Also can be classified into consumer product and industrial product. Okay, consumer product ini adalah goods and service, barang-barangan dan juga perkhidmatan yang dibeli oleh seseorang ataupun household, ahli keluarga, consumption are consumer product. Yang dibeli oleh personal ataupun household, ahli keluarga, dikategorikan sebagai consumer product. So produk ini sebenarnya dibeli untuk kegunaan sendiri ataupun keluarga. Okay, dalam consumer product, they can be classified lagi kepada 3 kategori. Okay, so 3 kategori ini diklasifikasikan berdasarkan consumers willingness to shop. Consumer punya kehendak untuk membeli. Okay, so consumer product can be divided into convenient goods, shopping goods dan juga specialty goods. Ada 3. Okay, so kita akan tengok one by one. Apakah itu convenience? Apakah itu shopping goods? Apakah itu specialty goods? Yang terdapat di bawah consumer product. Okay, so you nampak gambar-gambar kat tepi tu. Ada 7E, ada apa tu yang tulis Speedmart, ada K apa? Ada, memang ada lah kan? Tapi tak ingat nama dia apa. Ada macam-macam lah kedai-kedai convenient store. Okay, so convenient goods ni pula apa? Convenience maksudnya senang, cepat. Okay, convenient goods are low price and easily available. Okay, convenient goods ini membawa maksud barangan-barangan yang murah dan senang untuk didapati. Dalam kata lain, they can ready stock lah, be purchased in many retail store. Boleh didapati di mana-mana kedai peruncitan. Dekat dalam UiTM pun ada kedai runcit, dekat Billion ada, dekat DIY ada, dekat Woodson ada, dekat Tesco ada, ubat gigi. Semua tempat tu ada ubat gigi. They are purchased frequently, selalu sangat dibeli. Yelah ubat gigi kan sebulan sekali habis. Nak pakai ubat gigi ni beruh dia tu daripada hujung ke hujung memang habis cepat lah. Dentist kata kena pakai ubat gigi sebesar biji sagu saja, soni je.
Letak tengah-tengah tu jadi dah, tak payah nak letak hujung ke hujung. Tapi kita tengok iklan memanglah orang pakai hujung ke hujung. Cepat habis. So selalulah kan dibeli. Okay, customer are willing to spend only a minimum effort to getting them. Bermaksud untuk dapatkan barangan tersebut, customer tak perlu struggle pun. Kalau bekerja tak perlu nak OT 4-5 kali baru boleh beli barangan tersebut. Harga ubat gigi berapa je? Yang paling murah RM2 lebih pun ada. Paling mahal pun RM10 lah, yang sedang tu RM10 lebih. So tak memerlukan you kena pergi buat part time ke untuk membeli ubat gigi. Okay. And another one, the firm selling convenient goods must therefore maintain competitive price. Harga untuk ubat gigi tadi tu lebih kurang sama je dekat tempat-tempat retail store. Berbeza pun dalam 3-4 sen adalah, tapi masih lagi dikategorikan sebagai competitive price. Distribute their product through many retail store dan dijual di serata kedai peruncitan. And constantly remind the customer through its promotional activities such as television advertisement. Dan selalu kita lihat produk tersebut dipromosikan. Ubat gigi kan, dalam TV memang berlambak cerita iklan ubat gigi Dali lah, Colgate lah, Sensodyne lah, macam-macam kan. So selalu dipromosikan. Contoh kepada convenient goods ini, milk, susu, bread, roti, newspaper, soft drink, chewing gum. Ni benda-benda yang makanan, chewing gum, soft drink, bread, milk. Termasuk juga lah tadi ubat gigi, gigi, sabun. Tu nama dia adalah convenient goods yang senang didapati, yang selalu dibeli dengan harga yang murah, yang selalu dipromosikan. Okay. Jenis good yang kedua adalah shopping goods. Seronok ni. Perempuan seronok kalau dapat pergi shopping. So you kena imagine something yang you akan beli, tak selalu beli. Kalau you beli, you akan buat research dulu. Pergi shopping kan, nak beli slipper pun kadang kalau lelaki nak beli slipper, masuk je alisan, dapat slipper balik. Perempuan tak. Nak beli slipper, pergi 2-3 tempat. Dia akan buat survey dulu. Hak dia puas hati, barulah dia akan beli. Sebab shopping goods ini, kita beli infrequently. Tak selalu beli. Kadang-kadang pakai kasut yang sama 3 tahun baru beli baru. Sebab apa? Sebab relatively high prices. Kita beli dengan harga yang mahal. And are bought only after comparing with other product alternatively. Beli pun sebab dah compare dah 4-5 kedai dalam satu mall, 3-4 mall pula pergi. Sahih dah, ni memang harga yang paling berpatutan, design yang sangat cantik, berkualiti, dah puas hati sangat baru beli. The consumer will compare the price, kita akan compare dari segi harga of course, dari segi quality, style before buying them. Ada orang Niloufar pakai tudung yang dia jual, Niloufar pakai nampak cantik. Tapi bila Puan Vini pakai tudung Niloufar, kenapa tak cantik macam Niloufar? Mungkin style yang Niloufar pakai tu tak kena lah dengan saya. Kenalah bila tudung RM10 cantik pula. So kita memang akan buat comparison before kita beli sesuatu barang yang dikategorikan sebagai shopping goods. Contoh dia bagi kat sini, people who need a new dining table set. Nak beli set meja makan, generally will visit several store. Pergi dekat Seng bukan jual meja makan. Pergi dekat meja makan, kedai meja makan dekat Sri Iskandar ni, dekat area yang orang kata macam nilai 3 tu kan. 2-3 kedai pergi compare. Ada jati tak jati, ada yang besi lah, apalah.
So kita akan tengok beberapa store. Then after that barulah kita buat decision making. Dah 3 hari orang kata kalau balik rumah 3 hari 3 malam masih lagi ingat benda yang sama, wajib beli. Okay, contoh lain clothing, jewellery, furniture, nak beli emas ni kan senang ni. Design, ya Allah, macam-macam design yang ada. Design dulu-dulu colour pun ada. Design yang latest one pun ada. So tengok pada bajet pula. Ada tebal, ada nipis, ada batu tak batu. Ada 3 colour, 2 colour. So kita kena betul-betul fikir. Barulah kita beli. Tu nama dia shopping goods. Okay. Yang ketiga, which is the last one dalam kategori consumer goods adalah specialty goods. Ini special. Sebab tu nama dia specialty. Okay, sebab consumer will have developed a strong preference and loyalty. Dia depends kepada keutamaan customer tersebut dan juga dia punya kesetiaan kepada produk tersebut. Kenapa? Nanti kita tengok. Consumer are willing to spend a great deal of effort. Nak dapatkan barangan ini, macam-macam yang you akan lakukan. Buat OT, buat side income, buat business, to find a particular style or brand. Brand tu brand yang mahal lah. Generally, it has a high unit price dan harga dia memang sangat-sangat mahal. However, price is not an important consideration in the decision to buy this product. So kita takkan rasa macam price doesn't matter. So memang benda-benda yang berkualiti memang mahal pun. Okay, for example apa? Kereta. Bila kita nak beli kereta, kita kumpul duit. Nak kumpul bayar down payment. Okay, so sebab tu nama dia special. Kita beli tu memerlukan usaha yang lebih. Harga barangan itu adalah berlipat kali ganda. Okay, apa lagi? Designer dresses and shoes. Nak beli Calvin Klein ke Calvin Klein kot. Nak beli bag LV lah, nak beli bag Michael Kors lah, nak beli Prada lah, nak beli perfume mahal, nak beli kasut Jimmy Choo. So benda tu benda yang mahal. Sebab tu nama dia specialty. Tak semua orang boleh mampu untuk membeli. Some customer may buy only expensive car. Ada orang yang memang dia kaya, dia ada demand untuk membeli, dia ada duit, so kereta-kereta dia semua expensive car. Ada orang yang ada perfume collection, semua yang mahal-mahal. Okay, so sekarang ni boleh faham ke perbezaan antara 3 jenis consumer goods? Kita ada convenient goods, kita ada shopping goods dan juga specialty goods. Siapa yang tak dapat faham? Ada ke? Kalau tak faham saya ulang. Ada tak? Tak ada yang jawab tak, saya assume semua jawab ya lah. Boleh Okay, so nanti tak ada lah isu di mana saya kurang faham apa yang madam ajar. Kan kita bagi tahu kalau tak faham kena tanya. Tak makan orang pun, saya tak makan orang, saya makan nasi, saya makan, saya suka goreng pisang. Saya tak makan orang. Kalau you tanya, even though saya dah repeat 2-3 kali, you tanya lagi saja, repeat je lah. Dan memang tugas saya pun mengajar you all sampai you all faham. Okay, so jangan rasa, don't be hesitate untuk bertanya. Especially dalam kelas saya. Alright, so tadi adalah consumer product. How about industrial product? Nama pun industrial, dia mesti ni benda yang berkait dengan jual beli ni. Bukan untuk kegunaan diri sendiri. Okay, ciri dia yang pertama, an industrial product is used in the production or another goods or service. Means that we use this industrial product untuk kita
Guna pakai dalam production untuk hasilkan barangan yang baru. Beli untuk dijadikan barangan yang baru. Saya ulang, industrial product adalah produk yang kita beli, yang kita akan proses dalam production, hasilkan barangan yang baru ataupun servis yang baru. Okay. Any product not for personal or household consumption is an industrial product. Kalau produk itu bukan untuk kegunaan personal, bukan untuk kegunaan ahli keluarga, dia adalah industrial product. All types of businesses buy industrial product. Semua jenis bisnes yang ada kat Malaysia ni, kat luar negara pun, dia akan membeli industrial product. Ada ke yang tak akan membeli? Let's say kalau you tak hasilkan sendiri pun produk tersebut, you jual Sabela. Apa ni baju-baju tu kan? You jual Sabela. So you tak hasilkan pun produk tersebut. Tapi you beli stiker nak bagi free gift. You beli kotak. You beli plastik. So you beli another product untuk you completekan you punya produk jual Sabela tadi tu, bagi free gift lah, nak wrap cantik-cantik lah. So you pun dah beli industrial product. Contoh factories, okay, orang yang ada kilang, farmer, beli baja, beli biji benih, nak tanam pokok betik. Construction contractor, beli kayu tadi tu, beli batu bata. Financial institution buy a variety of good they need to remain in business. Financial institution pun beli barangan juga, kertas, beli buku planner nak bagi dekat dia punya klien. Okay. Industrial product include, okay, contoh yang ada 6 dekat bawah ni semua termasuk dalam industrial product. Awak beli raw materials, awak beli industrial equipment and machinery. Kalau awak sebagai baker, awak beli mixer, awak beli oven. So awak sebenarnya telah membeli industrial product. Typing paper, oil and grease, cleaning supplies, tools and other equipment, hammer, screwdriver, computer, process material, flour, clothes, plywood, part and assemble, nut and bolt, semiconductor, tires, semua termasuk dalam industrial product. Means that industrial product is something that you buy to produce another product so that you can sell that product. Jual balik produk tersebut. So itu adalah industrial product. Alright, another explanation, there is no clear differences between consumer product and industrial product. Sudah, dia kata tak ada clear perbezaan pun antara consumer product dengan industrial product. Sebab apa? Produk tersebut sama ada ianya adalah industrial product ataupun consumer product, dia depends kepada kegunaan produk tersebut. Some product dia boleh jadi industrial product, dia boleh jadi consumer product. Contoh dekat bawah tu, beli kereta. Dia boleh jadi consumer product and dia boleh jadi industrial product. Kenapa kita beli kereta boleh dikatakan sebagai consumer product? Siapa boleh jawab? Sebab dia guna untuk diri dia je. Dia beli untuk dia guna pergi bawa pergi kerja, bawa balik kampung, pergi shopping. So dia beli untuk kegunaan diri dia. Okay, at the same time dia juga dikategorikan sebagai industrial product. Kenapa? Sebab dia buat Grab. Yes, dia beli kereta tersebut untuk dapatkan keuntungan. Dia bawa Grab, so dia dapat untung, dia dapat profit.
So sebab tu dia kata it depends on its use. Guna untuk family, guna untuk kegunaan diri sendiri, dia adalah consumer. Guna untuk tujuan mendapatkan profit, grab car ke, beli kereta untuk company, boleh pergi travel ke, so dia jatuh kepada industrial product. Okay. Alright, dah masuk kepada 5.4 marketing mix. Marketing mix penting sebab ada dalam you punya assignment. Grouping assignment. When I said that what is marketing mix, it related with 4 P's. Ingat 4 P ini, product, price, place, promotion. Kalau you buat research sikit pasal marketing mix, dia ada tambah lagi. People, production, ke apa lagi. Ada 7 atau 9. Okay, tapi peringkat kita 4 P's sudah memadai. So apakah itu 4 P's? As I mentioned before, product, price, place, promotion. Okay, so means that when we talk about the product, it's all about the product itself. Dia punya quality, you menggunakan material apa? Okay, saya ambil lah contoh tudung tadi tu. Dekat sikit dengan perempuan ni. Kelas ni pun ramai juga perempuan. Lelaki cubalah untuk relate tudung tersebut. Okay. You kena cerita secara deep tentang produk tersebut. Ambil selai tudung dari segi measurement dia. Panjang dia, lebar dia. Okay, itu measurement. Dari segi quality dia. Guna material apa? Jenis kain apa? Chiffon ke? Cotton ke? Silk ke? Mix cotton ke? Polyester ke? Tu dia punya material. Dia punya design pula. Ada tudung bawal. Segi 4 sama. Ada shawl. Segi 4 tepat. Ada shawl yang instant. One loop. Macam mana one loop? Lelaki tahu kot. Yang dia instant, yang dia dah dijahit, so kita pakai sekali. Tak payah pakai pindah, pakai sekali. Lepas tu belit. One loop ataupun dia ada 2 loop. Masuk sekali and tak payah belit, ambil lagi sekali, masuk lagi sekali. Macam tu lah. Jenis dia. Ada yang tudung sarung. Ada yang tudung tie bag, boleh ikat belakang dan sebagainya. Tu adalah berkenaan dengan produk you. Brand name, ada tudung yang ada dia punya, dia letakkan dia punya panggil apa, charm. Dia letakkan nama, dia ukir, sudah tampal dekat tudung tu. Ada yang menggunakan manik, Aryani tulis. So itu pun penceritaan tentang produk you. Packaging. Bila kita jual tudung, ada yang diletakkan dalam plastik. Ada plastik yang boleh seal tu. Ada plastik biasalah yang ada sellotape tu, kan? Ada yang letak dalam box. Ada yang letak dalam box, di wrap lagi. Ambil stiker, letak stiker. Right, dan sebagainya lah. Penceritaan 100% about your product. Price pula, you kena bagi tahulah harga produk you tu, tudung tadi tu berapa, instant tudung berapa, shawl berapa, bawal berapa. Okay, so you kena mention juga kalau ada discount ke, kalau you letakkan purchase with purchase, kalau kadang-kadang you register for the membership dapat discount, cara untuk bayar, boleh COD ke, boleh bayar cash ke. Okay, itu dari segi price. Dari segi place, dekat mana you letak produk you itu. Okay, pernah dengar tak butik vendor?
Dulu waktu saya study dulu famous, tak tahu lagi pernah dengar ke tak, butik vendor. Nak tak? Tak laku tak? Dia macam satu butik, dia letakkan pelbagai brand. Tak kisahlah. So bermaksud vendor yang berminat boleh letakkan dia punya barang dalam butik tersebut. Kalau dia nak letakkan shawl, kalau dia nak letakkan woman attire, boleh letakkan baju kurung ke, seluar jeans ke dalam satu butik. Location. Okay, so you pun kena nyatakan lah you punya location ataupun channel. You menggunakan channel apa untuk customer dapatkan you punya produk. Salah satu ni tadi menggunakan physical store. Ataupun you ada you punya website, boleh menyatakan jugalah. Okay. Yang terakhir adalah promotion. Cara untuk you promote produk you. Macam yang you ada bagi tahu mula-mula tadi. Menggunakan sales, discount, menggunakan advertising, iklan dekat billboard, banner, menggunakan Salesforce. Dia lebih kurang macam direct selling, direct marketing, public relation, mouth to mouth. You pun kena nyatakan nanti dalam you punya report. Okay. Ni pun nak cerita balik benda yang sama lah, 4 piece ini. Product, price, promotion. Okay, ni 55 kita akan cover minggu hadapan. Okay, setakat ni faham tak apa yang saya bagi tahu hari ini tentang ya Azira? Nak slide yang last kali tu, nak tengok. Yang tadi tu, yang pasal promotion tu. Ni ke? Sebelum. Ni? Okay, dah. Okay. Okay, ada apa-apa soalan berkaitan dengan 4 piece, berkaitan dengan market dan juga produk? Ada ke? Ada tak yang nak saya ulang? Tak ada. Sekejap ya, nak reply message kejap. Okay, tak ada Alright, kalau tak ada, saya nak masuk kepada assignment. Okay. Kecil besarkan sikit. Okay, ini adalah assignment grouping. Okay, untuk assignment terakhir ini, what you need to do adalah prepare report dan juga presentation. Okay, tak kisahlah group tu you nak combine lelaki perempuan ataupun tidak, tapi dia mestilah 4 ke 5 orang. Okay, tak boleh 3, tak boleh 6. Susunlah macam mana. Kepada Indra lah susun macam mana kalau ada yang tak cukup. Okay, so dia kata kat sini it require 30%. 30% banyak. You punya midterm test baru 20%, 20%. Individual assignment baru 20%. 30% grouping assignment. Another 20% video presentation. So sebenarnya you sekarang ni ada 50% lagi untuk you dapatkan final mark. Banyak lagi ni. So jangan berputus asa kepada mereka yang tak perform midterm test. Itu sebahagian sahaja. Okay. Application dia kata you mesti create social media application. Any else. Facebook, Instagram, kalau nak buat pakai YouTube pun boleh, nak buat pakai Reels pun boleh, nak buat pakai TikTok pun boleh, as long as saya boleh akses kepada benda tersebut. Tetapi most of my previous student
they are lebih suka kepada Instagram. Dan zaman Instagram ni benda yang zaman sekarang lah, budak-budak sekarang lebih suka kepada Instagram. Hak yang video-video tu memang suka juga, tapi hak tak berbentuk video ni yang boleh post gambar ni, compared to the Facebook, Instagram is more popular. Okay, pilih je mana satu. Duration, dalam kisahlah dia tulis kat sini 13. Okay, you buat dulu, saya cakap minggu ke-14. Minggu terakhir PNP, sekarang minggu ke-11. Okay, let's say kalau ada kekangan yang tak boleh nak siapkan pada minggu ke-14, saya akan drag sampai minggu ke-15. Depends on the situation lah. Janganlah you kata nak buat sampai 15 lah, nak buat lambat-lambat, nanti bagi tahulah madam, tak sempat lah madam, bla 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 bla. No. Okay, decision itu saya yang buat, 14 ke 15 ke, depends. Okay, so bagi you letak dalam schedule you 14. Okay. Alright, so dia kata kat sini submission format website application link. Bermaksud you kena bagi dekat saya, kalau you buat Instagram, bagi dekat saya link Instagram tersebut. Saya kena check betul ke tak you buat Instagram, betul ke tak you masukkan gambar. Okay. So apa benda yang you kena buat ni sebenarnya? Puan kata kena buat Instagram, kau nak kena buat apa? Okay, so you kena create a make believe company. You kena create company main-main, macam tu lah. Make believe tu maksudnya. You macam kena adakan satu company yang menjual produk atau servis secara online. Dalam kata lain, you kena promote produk atau servis yang you dah pilih itu dekat Instagram. Okay. So you kena buat dua benda lah. Instagram satu, report satu. Instagram tu nanti you bagi link. Dalam report kena ada part A, B, C. Dalam you punya Instagram ada part B, marketing. Okay, so dalam report you kena masukkan introduction, company background, vision, mission statement, letak dalam introduction. Form of business ownership, yang ni pun kita dah discuss pada chapter yang kedua. Ada berapa form of business ownership? Masuk dalam midterm test hari tu, ada berapa? Siapa ingat form of business ownership? Saya bagi satu. Kooperatif. Lagi? Tak ingat dah. Cooperation. Partnership lagi? Sole proprietorship lagi satu? Kooperatif. Tadi saya dah bagi tahu. Corporation satu lagi. So ada 4 So you kena pilih. Biasanya student saya pilih partnership lah. Senang sebab you ada beberapa orang, 4 ke 5 orang semua jadi partner. Okay, yang C, managing the business. So the first one, kita ada 4 function of management kan? Planning, organizing, leading, controlling. Chapter ketiga. Okay, so dari segi planning, apa you punya short ataupun you nak letakkan long term objective. Refer back to chapter yang ketiga tu. 3 ke 1 dah. Okay, organizing. Organizational structure. You buatlah you punya carta organisasi. Okay, leading pula, who is the leader of this company? Siapa antara 5 orang you tu jadi leader?
And how the leader play his or her roles. Macam mana leader ni memainkan peranan. Macam yang kita tadi dalam chapter ketiga, as a leader, dia kena motivate, dia kena control the subordinates. So function of leader. Okay, number 2, how the leader of this company ni dah bagi tahu dah, motivate her or his or her workers so that they work toward accomplishment of the company's goal. So macam mana you memotivasikan you punya pekerja. Ceritalah dalam report tersebut. Okay. Seterusnya controlling. Controlling process ada berapa? Siapa masih ingat controlling process? Ada berapa step? 4. 4. So 4 controlling process itu relate lah dengan you punya company. Okay, yang tu dalam report. Okay, yang dalam IG, you kena buat marketing. Okay, you letakkanlah produk apa yang you nak jual ataupun servis apa yang you nak tawarkan. Harga berapa, kat mana boleh didapati, macam mana nak dibelilah. Okay. So promotion apa yang you guna pakai? Contohnya adalah ada yang you buat dalam bentuk video, ada yang you buat dalam bentuk teaser. Tahu tak teaser? Teaser tu macam orang produk yang akan datang. Ada yang menggunakan tips. Dia tak directly jual produk. Dia menggunakan tips ataupun you ada buat discount macam kawan yang kata tadi, buat discount. Boleh letakkan dalam IG. Okay, so dalam part D ni you boleh terangkan sedikit dalam report dan you masukkan juga link lah. Okay, so untuk report saya akan attachkan juga previous student punya, you punya senior. Okay, tu untuk report. Tadi saya silap kira. Guideline untuk group presentation 30% untuk video presentation, 30% untuk group assignment. Banyak juga ni. So total kita ada 60 lagi persen untuk you dapatkan. Let's say lah, kalau you punya midterm test, you dapat, buka calculator. Okay, mana calculator? You macam terciduk, you dapatlah 9 midterm test. Lepas tu dalam you punya individual assignment 20%, lepas saya baca-baca saya rasa macam biasa-biasa je report you dapatlah 11 daripada 20. Okay, so sekarang ni you dah out of 40, you dapat 20. So ada lagi 60% ni. Bila you buat grouping assignment, you dapat group yang bagus, you pun bagi komitmen yang bagus, you punya report dapat 25. 20 tambah dengan 25, 45. Lepas tu you buat pula group presentation bagus, meyakinkan, menarik, dapat lagi 25. So total akhirnya you dapat 70. Sedangkan tadi midterm test you dapat 9 je. 9/20. Maka akhir 70 B. Daripada fail midterm test tadi tu. Meaning to say that peluang untuk you dapatkan A ni tinggi lagi. Walaupun midterm test ada yang fail. Tapi kena buat betul-betul lah. Okay, so untuk guideline untuk presentation, duration time-nya adalah 20 minutes, include Q&A session per group. Okay, maksudnya kat sini saya tak nak buat live presentation. Okay, live presentation itu bermaksud you kena present dalam online
Gmeet ni. Saya tak nak. So saya peruntukkan lebih kurang 15 minit you buat recording video. Okay, buat recording video. Then nanti dalam satu sesi kelas kita, you akan mainkan recording video tersebut yang mengambil masa 15 minit ke bawah. Lepas tu 5 minit lagi kita buat Q&A session. Saya akan tanyalah. Okay, make sure tak lebih pada 20 minit. Make sure juga you punya video tu tak melebihi 15 minit. Tolong. Saya tak nak track masa. Kalau you prepare video lebih pada 15 minit, mark will be deduct. Okay, each member must be prepared to present their online business and it has to be in well-organized presentation. Kena present elok lah pasal you punya IG tadi tu, pasal you punya report sedikit. Kena organize you punya presentation elok-elok. Portray a professional image during the presentation. And I'm also hope that while you are doing the presentation recording tu, yang you record tadi tu, pakai elok-elok lah. Kalau ada quote, pakai quote. Laki jangan pakai round neck. Tak mau. Okay, faham ke setakat ni? Dapat? Faham. Nak tanyalah, contoh kalau macam kita pergi mall, lepas tu kan ada yang orang datang bagi poster tu, ataupun orang yang macam recommend dekat kita dia punya produk, itu kira apa? Oh, itu dipanggil direct selling. Oh, itu direct selling. Dia pergi jumpa depan-depan kita, face to face dengan kita. Itu direct selling. Oh, okay. Ada apa nak tanya pasal report, pasal presentation? Faham ke semua? Faham. Nak tanya lah kalau faham. Mana Farah Atikah? Farah Atikah? Tidur ke? Nur Kistina Najwa? Macam mana ni panggil nama tak menyaut? Salsabila lah. Salsabila pun tak ada. Sudah, mana you all pergi ni? Tertidur dah ke? Tak nak panggil dia ni, tak nak. Anis Alia. Yes, madam. Anis Alia, group assignment berapa orang kena cari? Berapa orang? Tadi baru saya bagi tahu. Sedihnya saya. 5. Nasib baik dia jawab betul. 4 ke 5 tu Okay. So untuk, nak tanya siapa lagi? Ain Natasha? Ain, dalam grup punya assignment kan kena buat apa Kena ada buat 2 benda. Ain kena buat 2 benda. Apa dia? Kena buat report dengan presentation. Ya, lega saya betul. Bagus. Report dengan presentation. Okay, last soalan. Amjad mana Amjad? Amjad. Ya. Amjad, berapa persen untuk video presentation? 30. Yes, untuk group assignment
report? 30. Okay. Alright. Senang hati saya. Okay. Maksudnya you all memang dah faham lah. Okay. So nanti jangan tanya pula. Madam, group, madam assignment terakhir tu apa benda lah. Lupa dah. Memang pensekih lah kepala. Okay. So berbaki lagi masa 1 jam setengah ni. Semua orang ada tak yang belum ada kumpulan? Belum. Yang mana belum ada kumpulan, make sure dalam masa 1 jam setengah ni cari ahli kumpulan. Okay, bila dah dapat ahli kumpulan, discuss produk apa yang you nak kena jual ni. Tak kisahlah mana-mana produk, nak jual makanan boleh, nak jual pakaian boleh, nak jual servis pun boleh. Tak kisah. Kalau you rasa macam tak confirm, boleh tanyalah, madam boleh ke kalau nak jual kopok ke? Bagi tahu, tanya. Okay. Alright. So nanti Madam. Apa dia? Kalau yang gambar, contohlah nak jual produk tudung. So nak ambil gambar tu, ambil gambar ke kena ambil gambar dari Google ke? Okay, macam ni. Dia tak ada rules yang tepat. You boleh ambil daripada Google. Okay, tapi make sure dia tak ada watermark tu. Kalau orang tu memang dah letak chalk Aryani, tak boleh lah ambil produk tersebut. Tapi kalau dia kosong, you boleh ambil, you edit sedikit gambar tersebut, jadikan gambar you. Okay, sekejap ada soalan. Kalau kita reka produk kita sendiri kan, so macam contoh kita buat tudung, kena cari kain sendiri atau ambil je dari mana-mana jenama tudung untuk contoh. Tak perlulah. Kalau you kata you beli sendiri, you create materials, you choose your own material, boleh je. Tapi dari segi gambar tadi itulah. Okay, kalau you nak ambil gambar tudung sedia ada yang you ada pun boleh. Saya tak ada pula nak pergi pegang material dia tu kan. So kalau you kata tudung ni material dia adalah satin, bla 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 bla. So saya akan percaya je lah sebab saya pun takkan pegang dia punya benda tu. As long as you know you own produk tersebut, gambar doesn't matter. Nak ambil pada Google pun boleh tapi edit sedikit sebanyak lah. Make it as your own gambar. Boleh? Madam. Yang tadi madam kata buat video pakai kod tu untuk apa tu? Itu untuk video presentation Nazira. Ni nanti bila you dah siap report you dah ada Instagram punya ni, you dah promote dalam Instagram. Okay, so nanti you kena present. Okay, present macam biasalah. Ke you tak pernah present? Mungkin present macam you kena bagi tahu dalam contohlah kalau you nak menggunakan slide ke apa ke, lepas tu you letak gambar video you kat tepi ke, so macam saya tengah buat sekarang lah, live punya ni kan boleh record kan, kalau you menggunakan Gmeet. Ada macam-macam platform. Kalau you search dekat internet, ada yang boleh menggunakan Canva, ada yang boleh menggunakan KineMaster, ada yang boleh menggunakan Photo, macam-macam apps yang ada untuk you buat presentation. Google sahaja. So mungkin ada slide dekat tepi, so you present, ataupun ada yang kat belakang background dia, so you present lah. So you present apa? Present pasal produk you, pasal company you, pasal IG you. Boleh Azira? Okay, boleh. Anything else? Ada? 1 2 Sabila. Madam, kalau yang report tu at least dia nak berapa muka surat? Dia tak ada minimum, dia tak ada maksimum. As long as apa benda yang you nak deliver tu sampai kepada saya, okey lah. Okay, thank you. Tapi janganlah buat 6 je. 6 tu macam unrealistic pula. Nanti you tengok you punya sini buat berapa page. Lagi? Madam. Ya? Time duration tu kena 20 minit ke? Dia 20 minit ni termasuk Q&A session, soal jawab.
So saya nasihatkan you buat video tu, recording video tadi tu kurang dari masa 15 minit. So that we have another 5 minutes to conduct Q&A session. Untuk saya bertanya lah, contoh saya nak tanya. So berapa harga tudung ni sebenarnya? So you akan menjawab lah secara live. Tapi video tadi tu you record. Lagi video yang senior you buat pun saya akan sediakan, akan bagi you tengok. Lagi tadi so make sure you tick attendance dalam you feature. Kalau tak boleh tick ke bagi tahu saya. Janganlah lupa dah bagi tahu dah ni dalam grup ni. Dalam grup, dalam meeting ni. Lepas ni sekarang pun boleh check you feature, tick attendance. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada topik yang berbeza. Tapi masih lagi dalam chapter yang terakhir, iaitu chapter yang kelima. Anything else you want to ask, boleh tanya saya lah. Dalam grup pun tak apa, nak personal pun boleh lah, layan lah. Okay, terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya pada hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, madam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, madam. Sama-sama. Terima kasih, madam.